Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Linda. Hari ini Cikgu Linda akan meneruskan subtopik kita dalam bab 10 berkaitan Sabah dan Sarawak. Topik kita pada hari ini adalah 10.3 iaitu kegiatan ekonomi masyarakat Sarawak dan Sabah. Okay, untuk pengetahuan semua, Sabah dan Sarawak ini dia ada orang kata apa, kedudukan mereka lah dan tempat tinggal yang berbeza kan. Kita ada 3 lah kalau untuk pengetahuan semua. Dia mempengaruhi pesisir pantai, kita ada muara sungai atau lembah sungai dan kita ada pedalaman. Setiap ini mempengaruhi aktiviti mereka ini. Sebab kalau duduk pesisir pantai, aktiviti lain. Okey, sebab disebabkan oleh atas bentuk muka bumi ini. Okey, so cikgu harap anak-anak boleh tahu ya kenapa di pesisir pantai aktiviti lain, muara sungai ekonomi lain, pedalaman yang lain. Sebabkan bentuk muka bumi yang terdapat di negeri Sabah dan Sarawak akan mempengaruhi kegiatan harian dan juga ekonomi ini. Okay, kita lihat kepada negeri Sarawak dahulu. Okay, untuk Sarawak, kegiatan ekonomi negeri Sarawak kita lihat kepada pesisir pantai. Okay, kalau kita sebut pesisir pantai, of course kita tahu berdagang, betul tak? Tangkap ikan, okay, membuat perahu dan juga yang istimewa di Sarawak ialah kita ada perusahaan sagu, itu pesisir pantai. Kaum yang banyak duduk di pesisir pantai kita ada Melayu, Kedayan dan Melanau. Manakala di lembah sungai, kita ada aktiviti menanam padi, menanam buah-buahan, menanam sayur-sayuran. Okay, kaum adalah kaum Iban, Melayu, Bisaya, Melanau dan Bidayuh. Manakala di kawasan pedalaman, kita ada mengutip hasil hutan, memburu haiwan luar, memburu haiwan liar dan menanam padi. Padi huma ya di sini ya, okay, bukan padi biasa ya. Okay, di pedalaman, kaum yang terlibat dengan aktiviti ini adalah Kenyah, Iban, Penan, Kayan, Kelabit dan Punan. Okey, inilah ini orang kata apa? Kawasan pertempatan kegiatan ekonomi masyarakat Sabah dan Sarawak lah. Inilah perusahaan sagu yang diusahakan oleh kaum Melanau. Okey. Ini pesisiran pantai. Okey, ini aktiviti tadi cikgu dah terangkan kan, aktiviti pesisir pantai, lembah sungai dan kawasan pedalaman. Okay, ini contohlah gambar tangkap ikan, buat perahu tadika, perusahaan sagu dan perdagangan. Selain pada itu, kita ada lembah sungai menanam padi, menanam buah-buahan dan menanam sayuran. Kita ada pedalaman menanam padi, kita ada memburu haiwan. Ini memburu hasil hutan lah. Kita ada gayu gaharu, kita ada pokok rotan. Seterusnya, kita lihat kepada negeri Sabah. Apakah aktiviti ekonomi negeri Sabah? Okay, di pesisiran pantai hampir samalah di Sarawak. Kita ada perdagangan, kita ada menangkap ikan, membuat perahu dan kita ada mengutip hasil laut. So, hasil laut ini banyak. Kita ada rumpai laut. Okay, kita ada mutiara lah spesialnya di Sabah ni kan. Okay, antara kaum yang terlibat, kaum Brunei, Sulu, Iranum, kaum Bajau. Manakala di lembah sungai, ini masih sama di Sarawak, menanam padi, menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Kaum yang terlibat ialah kaum Rungus, Kadazan Dusun dan orang sungai. Manakala di pedalaman, kita ada mengutip hasil hutan, memburu sarang burung dan menanam padi. Okay, yang bezanya kat sini adalah mengutip sarang burung lah. Kalau di Sarawak, dia memburu hidupan liar. Kaum yang terlibat ialah kaum Murut. Okey, ni nampak mengutip sarang burung layang di pesisir pantai. Ini lembah sungai dan juga kawasan pedalaman ni kat Sabah. Okey, contoh inilah menangkap ikan, membuat perahu, mengutip hasil laut, perdagangan hampir samalah Sabah dengan Sarawak kan. Okey. Okey, lembah sungai menanam padi, menanam buah-buahan, menanam sayur-sayuran. Okay, ekonomi pedalaman, menanam padi huma, padi bukit, mengutip sarang burung, dan juga mengumpul hasil hutan. Kita ada rotan, kita ada pokok damar. Kan? Alhamdulillah,
ringkas dan padatkan berkaitan dengan ekonomi. Okey, kegiatan ekonomi masyarakat Sabah dan Sarawak. Okey. So anak-anak boleh bezakan kegiatan ekonomi masyarakat Sabah dan Sarawak. Okey. Ia disebabkan oleh 3 bentuk muka bumi, iaitu pesisiran pantai, lembah sungai dan kawasan pedalaman. Dan kaum-kaum yang terlibat juga adalah berbeza. So, cikgu harap anak-anak murid boleh aplikasikan topik ini, dan semoga topik ini bermanfaat kepada kita semua. Okay, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel cikgu ini. Okay, Assalamualaikum.